Semua. Dalam video kali ini saya nak cakap tentang 5G ya. Seperti yang anda nampak dengan tajuk ini, rangkaian kedua 5G akan telah dibenarkan oleh kerajaan selepas DNB mencecar liputan ataupun sasaran liputan 80% pada tahun 2024 ya. Sebenarnya saya pernah buat satu video pada pagi tadi, tetapi sebab informasi sudah berubah, oleh itu saya kena buat satu video lagi lah. Video tu saya tak upload. Dan untuk tahu maklumat lebih lanjut tentang rangkaian 5G ni, kena tengok video ini sampai habis lah. Sebelum itu, jika anda belum subscribe channel saya, sila subscribe channel saya lah. Bagi video-video yang saya akan muat naik dari semasa ke semasa ya. Jangan lupa untuk buka loceng tau. Okey. Untuk informasi anda, Malaysia ataupun kerajaan sebelum itulah, iaitu kerajaan Muhyiddin, telah memilih Digital National Berhad DNB sebagai rangkaian 5G tunggal di negara ini pada tahun 2021 ya. Dan dari semasa ke semasa ada percakapan terhadap rangkaian kedua 5G dekat Malaysia ni. Penyedia telekomunikasi dia inginkan rangkaian kedua 5G. Dan kerajaan juga berkemungkinan pada masa itulah akan membuka rangkaian kedua 5G untuk persaingan yang lebih sihat ya. Pada 16 April 2023, terdapat laporan di mana kerajaan ingin memperkenalkan rangkaian kedua untuk bersaing dengan DNB ya. Itu rangkaian sekarang. Walaupun pada masa itu kerajaan kekalkan bahawa DNB merupakan rangkaian tunggal. Tetapi benda berubah pada 3 Mei di mana Kementerian Komunikasi dan Digital telah mengumumkan, YB Fahmi Fadzil, beliau mengumumkan bahawa rangkaian kedua 5G akan dibenarkan di Malaysia selepas sasaran liputan DNB telah capai, iaitu 80% ya. Ini bermakna kita akan ada rangkaian 5G kedua setelah sasaran selesai ya. Dan ini adalah peralihan dari model rangkaian tunggal, iaitu DNB saja, ke model Dewi rangkaian ya. Masa itulah kita akan beralih dari single wholesale network ke dual wholesale network ya. Ini merupakan raja yang diumumkan oleh kerajaan, di mana ia merupakan peralihan kepada modal di rangkaian ya. Untuk fasa pertama, rangkaian DNB akan kekal, di mana rangkaian DNB akan diteruskan sehingga mencapai 80% liputan 5G. Ia diminta untuk penyertaan penuh penyedia perkhidmatan dan juga pengoptiman infrastruktur dan juga penggelembengan sumber sedia ada ya. Dan selepas sasaran tu capai pada Januari 2024 ya, kita akan beralih ke dual network system, di mana entiti A iaitu DNB dan juga kita akan ada entiti B ya. Dan komposisi pihak penyedia tu dia akan diputuskan kelak lah. Entiti A iaitu DNB akan terus membangunkan kelak mengoperasi rangkaian DNB iaitu Network 1. Entiti B pula akan mula bina rangkaian 5G kedua seawal tahun depan, iaitu Januari 2024 ya. Fokus sekarang adalah liputan menyeluruh. Selepas tu baru dia fokus dalam penerima gunaan dan juga inovasi ya. Dan buat masa kini, Malaysia ataupun DNB telah memilih Ericsson sebagai pembekal peralatan rangkaian 5G utama ya, untuk sesetengah kawasan, terutamanya dalam bangunan lah. Alat ZTE yang telah diharamkan oleh US dengan telah digunakan ya untuk liputan dalam bangunan. Saya pun agak risaulah kenapa guna itu Chinese punya manufacturer, sebab mereka pun kemungkinan besar akan curi detail-detail mereka lah.
Dan buat masa sekarang, DNB juga memiliki semua spektrum yang dihadirkan untuk kegunaan 5G. Termasuklah 700 MHz, 3.5 GHz dan 26 ataupun 28 GHz ya. Telco sedia ada tidak dibenarkan untuk melancarkan 5G dengan spektrum sedia ada. Buat masa kini ya, ini akan berubah dengan kewujudan rangkaian kedua 5G pada masa akan datang ya. Dan siapa yang akan dapat manfaat paling besar? Massive lah juga yang akan dapat manfaat tersebut sebab mereka masih tidak memilih untuk melancarkan 5G buat masa sekarang. Mereka mungkin akan melancarkan 5G pada tahun depan ya, setelah itulah rangkaian kedua tu wujud. Dan NTT yang akan membangunkan rangkaian kedua dan juga pertama akan diputuskan kelak. DNB kekal membangunkan rangkaian pertama 5G dengan a change of shareholding lah. Dengan dua rangkaian ni, dia ada fall over sikit lah. Di mana jika DNB 2.4, maka kita masih ada rangkaian kedua 5G ya. Dan walaupun pada masa itu dengan pemilihan DNB dan liputan 5G adalah berada di tahap lebih 50%, iaitu dalam anggaran 55% macam tu, tetapi pengguna 5G tu masih jauh lebih kurang daripada kawasan lain, iaitu 1% saja ya. Saya haraplah dengan persaingan, pengguna 5G akan terus meningkat ya. Ini merupakan darjah di mana the take up rate ataupun pengguna 5G di kawasan serantau ya. Anda boleh nampak dekat darjah tersebut, Malaysia pada tahun lepas 2022 hanya ada 1% saja yang guna 5G. 1% pengguna ya. Ia adalah jauh lebih rendah daripada kawasan serantau, termasuklah Filipina, Indonesia yang ada 2% dan 3%. Lagi-lagi lah Thailand ke Singapura yang berada di tahap 16% dan juga 26% ya. Ia pun jauh lebih kurang daripada negara-negara seperti China, Jepun, AS dan juga Korea Selatan ya. Di mana penggunaan 5G sudah jadi agak biasalah. Dengan adoption rate tu lebih daripada 40% dekat Korea Selatan ni. Di mana rangkaian 5G tu dilancarkan pada tahun 2018 lah. Lebih daripada separuh pengguna menggunakan rangkaian 5G ya. GSN Association berkata bahawa fokus kepada 5G sepatutnya berada di dalam inovasi dan bukannya liputan ya. Dengan inovasi dan juga fungsi baru sepertilah VR streaming ke ataupun 4K streaming yang stabil ke, barulah dapat meningkatkan penggunaan 5G di antara orang awam lah. Kuota pun kena bagi banyak tau. Bukan macam sekarang. FUP banyak. Kuota cikai. Dengan kuota cikai dan FUP banyak ni, kelajuan yang lambat pula tu, maka the 5G usefulness tu ataupun kegunaan 5G tu dia tak keluar sangat lah. Dan keadaan yang tidak menentu sekarang ni, orang awam ataupun syarikat memilih untuk melihat sahajalah. Sebenarnya lah, pihak telco juga enggam untuk melancarkan perkhidmatan 5G sebelum keputusan telah mengumumkan bahawa DNB kekal rangkaian tunggal 5G pada masa itulah. Dan saham juga akan diberi kepada telco yang menandatangani perjanjian dengan DNB pada masa itu ya. Saham diberi kepada Celcom DG, TM dan juga Yes ya. Sebenarnya dengan rangkaian kedua 5G ni dibenarkan dekat negara inilah. Ini merupakan keputusan yang dinanti-nantikan, yang diinginkan oleh pihak pembekal telekomunikasi iaitu Celcom DG, Massive dan juga U-Mobile ya. Mereka nak sangat rangkaian kedua. Sekarang jadi. Mereka happy lah. Yang paling happy tu Massive sebab kerajaan sudah membenarkan dua rangkaian 5G. Dan Massive mempunyai kontrol yang paling banyak lah boleh saya kata.
DNB pula pernah berkata bahawa pelancaran rangkaian kedua 5G bukan dalam kepentingan negara ya, dan ia boleh menangguh pelaksanaan 5G dalam negara ini. Tapi sekarang sudah ada rangkaian kedua. Selepaslah DNB capai sasaran mereka lah. Kita tengok dululah. Dan satu lagi benda yang saya akan cakap, iaitu negara balak seperti US, AS ataupun Eropah berkata bahawa mereka ingin memengkaukan monopoli DNB atas sebab kepentingan negara, dan juga untuk Eropah mereka katalah boleh ganggu syarat kontrak yang telah ditetapkan ya. Ada kemungkinan bahawa rangkaian 5G kedua dekat Malaysia akan menggunakan alat Huawei ya. Keadaan ini sebenarnya membimbangkan AS dan juga Kesatuan Eropah tahu. Tapi dekat Malaysia ni, sebahagian alat tu untuk rangkaian DNB tu menggunakan alat ZTE. Lebih lagi lah untuk kawasan indoor coverage tu. ZTE dengan Huawei ni diharamkan dekat AS atas sebab keselamatan negara ya. Dan dekat Eropah pun ada panggilan untuk menanggalkan ataupun mengeluarkan alat Huawei dalam rangkaian mereka ya. Itu pun sebab faktor keselamatan negara. Ada pula yang menyokong Huawei lah, yang menyokong China lah, berkata bahawa Chinese equipment is the best, is the most advanced. Itu lebih maju lah daripada alat-alat barat. Tapi kita kena tengok lah buat masa kini. Sebab China pun agak terkenal daripada curi patent orang lain lah. Kita tak tahulah macam mana akan berlaku. Kita hanya boleh tengok dan nampak sajalah buat masa kini. Saya rasa ini saja dalam video ini. Jika anda suka video ini, boleh bagi like untuk video ini dan kongsikan video ini kepada rakan-rakan anda, keluarga anda, supaya mereka boleh nampak. Dan jangan lupa untuk subscribe channel saya bagi video-video yang saya akan muat naik dari semasa ke semasa. Jangan lupa untuk buka loceng tahu. Jumpa lagi di video akan datang. Bye.